Salam sejahtera. Mulai Khamis depan, sekitar 3,000 orang yang tinggal atau bekerja di kawasan Jalan Bukit Merah diwajibkan menjalani pemeriksaan mengesan penyakit batuk kering atau TB. Kementerian Kesihatan MOH melaksanakan langkah berjaga-jaga itu selepas ia mengesan 10 kes aktif yang dikaitkan dengan satu kelompok sebelumnya dari kawasan itu. Keadaan itu membayangkan kemungkinan berlaku penularan TB ke kawasan berhampirannya. Pada pertengahan tahun 2022, lebih 200 kes dikesan. Kejiranan Bukit Merah mempunyai lebih 150,000 penduduk. Mulai Khamis depan, semua penduduk penjajah dan pekerja di Blok 1 dan 3 Jalan Bukit Merah harus menjalani pemeriksaan wajib ini. Ia juga ditawarkan kepada pemilik gerai dan pekerja di pusat makanan dan pasar ABC Brickworks berhampiran. Stesen pemeriksaan akan disediakan di sebuah tempat letak kereta terbuka berdekatan. Kaki tangan dan pelanggan sebuah pusat kegiatan warga emas di kolong Blok 3 juga perlu menjalani pemeriksaan ini. Pegawai MOH dan Pusat Nasional bagi Penyakit Berjangkit NCID akan melakukan kunjungan ke rumah untuk menjalankan pemeriksaan wajib itu. Sementara itu, mereka yang sering ke Jalan Bukit Merah atau bekas penduduk kawasan itu juga boleh memilih untuk menjalani pemeriksaan tersebut. Ia dilakukan secara percuma dan mengambil masa sekitar 20 minit. Mereka yang diuji positif akan menjalani pemeriksaan termasuk impasan X-ray dada. Proses jejak kontak akan dilakukan bagi kes positif untuk mengenal pasti dan menilai keadaan mereka yang berhubungan rapat dengan pesakit. Saudara, kita boleh menjangkakan cuaca lebih panas pada siang hari dan malam menjelang hujung abad ini. Ini termasuk hujan lebih ekstrim dan musim panas yang lebih kering. Satu laporan baru daripada Pusat bagi Penyelidikan Perubahan Iklim Singapura memberikan unjuran paling terperinci sejauh ini mengenai keadaan cuaca di Singapura untuk 80 tahun akan datang. Apakah yang boleh berlaku jika dunia gagal memenuhi sasaran iklim dan terus melabur dalam bahan api fosil? Cuaca boleh menjadi lebih panas pada kadar yang lebih pantas. Purata suhu tahunan di Singapura akan naik sekitar 5 darjah Celsius menjelang akhir dekad ini, lebih sekadar kadar kenaikan sepanjang 40 tahun lalu. Ini bermakna suhu di sini boleh mencecah setinggi 36.7 darjah Celsius. Jumlah hari yang sangat panas juga akan bertambah daripada purata sekitar 21 hari setahun kepada 351 hari menjelang hujung abad ini. Ini bermakna hampir setiap hari akan menjadi sangat panas. Cuaca pada sebelah malam juga tidak akan banyak membantu. Suhu sebelah malam juga meningkat lebih pantas di Singapura. Kajian itu meramalkan bahawa menjelang tahun 2100, dalam senario terburuk, setiap malam akan menjadi lebih panas dengan suhu minimum 26.3 darjah Celsius. Mengenai hujan pula, keadaan berlaku hujan lebat bertambah dalam semua musim, termasuk dalam senario yang terbaik. Bagi senario paling buruk, purata hujan tahunan akan melebihi 3,000 mm setiap tahun. Ini sekitar 500 mm lebih banyak berbanding sekarang. Cuaca kering juga akan semakin kerap berlaku dan tempohnya lebih lama, dengan purata sekali setiap 10 bulan berbanding setiap beberapa tahun sebelum ini. Kelajuan angin berhampiran permukaan bumi juga boleh naik sehingga 20%. Ini meningkatkan risiko berlakunya angin kencang yang boleh merosakkan bangunan dan jalan raya, serta pokok tumbang dan mencederakan orang awam. Selain itu, paras air laut di Singapura akan naik sekitar 1.15 meter sebelum hujung abad ini dan boleh naik lagi sehingga 2.12 meter menjelang tahun 2150. Ia berdasarkan 6 peralatan yang mengukur paras air pasang di merata negara. Bagi negara-negara Asia Tenggara yang lain, paras air laut mungkin naik sekitar 2 meter di kebanyakan bandar menjelang pertengahan kurun depan. Namun, Manila dan Bangkok mungkin terjejas lebih teruk dengan paras laut dijangka naik hampir 3 meter di ibu negara Filipina ini, manakala di Bangkok pula hampir 4 meter. Secara keseluruhan bagi rantau ini, purata suhu tahunan boleh naik sehingga 5.4 darjah Celsius pada akhir kurun ini.
Jumlah hujan tahunan pula boleh naik lebih 13%, manakala kejadian angin kencang naik 30% di bahagian utara Asia Tenggara seperti Sumatera dan Borneo. Sementara itu, Saudara Menteri Kemampanan dan Sekitaran Grace Fu berkata laporan tersebut menjadi penanda aras bagi unjuran mengenai iklim pada masa hadapan. Ia juga membantu pemimpin untuk memahami asas saintifik yang sama bagi tujuan meningkatkan lagi pemahaman mengenai dasar serta persiapan menghadapi perubahan iklim. VC shows that we will have to contend with more extreme climate conditions, higher temperatures, heavier rainfalls, and longer and more frequent dry spells. These climate conditions may also lead to other indirect climate challenges, including disruptions to water and food. Pusat Penyelidikan Iklim Singapura (CCRS) berharap hasil kajiannya dapat membantu dalam pengubalan dasar di peringkat negara, serantau dan dunia. Singapura merancang untuk berkongsi data tersebut dengan negara-negara jiran ASEAN. Laporan V3 juga akan dijadikan asas dalam rundingan peringkat antarabangsa di Persidangan Iklim PBB pada masa hadapan. Syarikat-syarikat di Singapura sedang bersiap sedia menghadapi tahun 2024 yang sukar. Sentimen niaga terjejas akibat keadaan ekonomi yang tidak menentu, syarat pinjaman yang lebih ketat serta kos perniagaan lebih tinggi. Demikian hasil tinjauan Persekutuan Perniagaan Singapura SPF melibatkan lebih 1,000 syarikat dari pelbagai sektor utama. 28% syarikat itu percaya keadaan ekonomi negara akan bertambah buruk dalam tempoh 12 bulan akan datang. Hampir separuh berpendapat keadaan tidak berubah dan hanya 25% yakin ekonomi bertambah baik pada 2024. Syarikat perniagaan menyebut kenaikan kos sebagai cabaran utama disebabkan gaji lebih tinggi, kenaikan kos api air serta bahan daripada pembekal. Syarikat binaan dagangan borong dan runcit turut melaporkan mereka berdepan masalah pinjaman kerana kadar faedah yang lebih tinggi. Syarikat yang ditinjau berharap lebih banyak bantuan akan diumumkan dalam belanjawan tahun ini. Kesatuan yang mewakili pekerja Lazada merujukkan isu pemberhentian mengejut pekerja syarikat itu kepada Kementerian Tenaga Manusia MOM. Kesatuan Gabungan Pekerja-Pekerja Minuman dan Makanan menyatakan langkah memberhentikan pekerja tanpa memaklumkan atau berunding dengan pihak kesatuan tidak boleh diterima. Lazada berkata syarikat e-dagang itu sedang mengubah tenaga kerjanya bagi memenuhi keperluan masa depan perniagaan. NTUC menegaskan adalah penting bagi syarikat-syarikat untuk bekerjasama dengan pihak kesatuan bagi memastikan proses pemberhentian pekerja yang adil dan saksama. Ini untuk melindungi kepentingan semua pekerja, khususnya rakyat Singapura. Beberapa pekerja Lazada menganggarkan sekitar 100 pekerja diberhentikan setakat semalam. Mereka memberitahu MediaCorp kaki tangan berprestasi tinggi juga tidak terkecuali. Pakej pemberhentian juga dikatakan lebih teruk daripada apa yang ditawarkan syarikat-syarikat teknologi lain semasa memberhentikan pekerja mereka tahun lalu. Tambah mereka tiada komunikasi dan ketelusan daripada pihak pengerusan.